Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah, kullu ni'matin minallahi masyaallah. Raditu billahi rabba, kami redha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam sebagai cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, wa bi Muhammadin nabiyyan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kami redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kami. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahi masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita untuk masuk dalam majlis ilmu. Yang mana majlis ilmu ini, kata Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah, satu tempat turunnya sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Hidup kita ni cuma satu yang kita impikan. Kemuncak impian kita ini, kita nak tenang. Kita cuma nak tenang dalam hidup ni. Dan majlis ilmu lah tempat untuk kita dapat sakinah yang sebenar-benarnya. Sebab Nabi jamin majlis ilmu ini akan turunnya sakinah. Dan warasyiyatuhumur rahmah, dan majlis ilmu ini akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita akan dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang hidupnya pernah mengaji ilmu agama, sekiranya dia tersungkur, ada nur di jiwa dia yang menyebabkan Allah balikkan hati dia boleh kembali kepada fitrah yang asal. Tak pelik satu manusia bila dia buat silap dalam hidup, tapi berkah cahaya ilmu yang dia pernah ada, yang dia pernah duduk majlis ilmu, yang dia ada ilmu, menyebabkan nur ilmu itu membawa dia bangkit balik. Bangkit balik. Bahasa kita sebut patah baliklah. Patah balik. Jadi alhamdulillah, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah Kampung Dulang Besar, Yan. Noh betul. Tenang sungguh saya sampai tadi. Kan tak pernah lagi saya sampai masjid ni. Kan duk rasa macam mana ni, sampai dalam, makin dalam. Tapi tenang sungguh suasananya, Masya Allah. Yang saya kira pengajar duk kata nak jemput ni sangat ni, nak boleh mai jugalah kampung kami, tapi kampung kami dalam, dia berkata. Saya kata tak apa, dia tak mai lagi kampung kita. Kita punya kampung ni lain macam. Subhanallah. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada semua jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang mana bila saya pandang tu saya jadi terkenang ibu dan ayah saya. Mak saya sekarang dah umur 70 tahun. Seorang ibu yang mengabdikan, yang berkhidmat sepenuh masa menjaga anak-anak. Masanya diberikan sepenuh mendidik dan masak untuk memberikan pendidikan yang baik, memberikan masa, kasih sayang. Dan ayah saya telah kembali ke rahmatullah selepas saya selesai program lain.
Semoga apa yang saya kongsi menjadi saham akhirat buat arwah abah saya yang telah saya boleh bercakap di khalayak sebab usaha ayahanda saya yang mendidik saya daripada kecil. Saya teringat satu hari, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Ayah saya akan sediakan teks. Ayah saya tulis Assalamualaikum. Ayah saya sediakan tajuk. Ayah saya susun ayat-ayat dan ayah saya bagi kepada saya, suruh saya hafal. Ayah saya kata, adik hafal, baca, abah nak dengar. Bila kita baca depan tu nampak gaya tak kena, abah akan tegur. Didikan ini dimulai, dididik sejak dari kecil oleh ayahanda saya. Dan saya bila teringat adik-adik, duk tengok adik-adik mengaji ni, saya jadi lain macam. Sebab itu bila saya jumpa orang muda yang mengaji agama, saya berasa lain. Dan saya cukup seronok jumpa orang muda yang semangat nak mengaji sebab bukan semua orang Allah pilih orang muda untuk nak mengaji agama. Bukan semua orang. Dan saya bila ingat kisah dulu mengaji pun, subhanallah, nak habaq kata kita orang susah, kita cuma nak mengaji. Kita cuma nak mengaji. Nak dapat ilmu, satu ilmu itu kita kena pi satu tempat, yang kalau kenang balik berasa Allahu Akbar. Tapi itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi mudah. Asbab doa ibu dan ayah kita, asbab guru-guru kita, dan kita, apa yang kita buat hari ini semuanya, kita niat untuk sedekah jadi saham akhirat, terutama pada mak ayah kita dan guru-guru kita. Baik ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, guru-guru, yang mana kita akan bicara pada malam ini berkenaan dengan kematian yang dimuliakan. Yang mana ibu-ibu sekalian yang di hadapan saya, ayah-ayah sekalian yang saya hormati, lebih lama dalam kehidupan ini. Lebih makan garam awal lagi, lebih berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup yang mematangkan diri. Sedangkan saya anak muda yang baru nak berjalan. Tapi kita sama-sama sekadar ulang kaji, yang mana apa yang saya belajar, sekadar itulah yang saya kongsikan untuk kita sama-sama buat persiapan untuk bertemu dengan kematian. Kenapa kita kena mengaji tentang kematian? Kenapa kita kena sebut tentang mati? Sebab mati inilah ubat yang paling mujarab untuk hidupkan hati kita. Sekeras mana pun manusia, sejahat mana pun manusia, sekiranya dia mendekati, dia memahami tentang kematian, dia melihat ataupun berlakunya kematian dengan orang yang tersayang dalam hidup dia di depan mata dia, kematian itu akan membuka mata orang itu bahawa hidup ini benar-benar sementara. Jadi sebab itu kita kata kita kena mengaji juga pasal kematian. Mau tak mau kena sebut juga kematian sebab kita semuanya akan mati. Dan kematian inilah, ilmu kematian inilah yang paling mujarab sekali untuk hidupkan hati kita yang lalai. Untuk bantu kita semangat nak buat ibadah, nak jadi baik di atas dunia ini. Sebab kita nak buat baik ni bukan senang. Terutama orang muda lagilah berat. Sebab itu sampaikan Nabi SAW bagi jaminan khusus pada orang muda, yang mana orang muda boleh memanfaatkan masa mudanya menjadi manusia ataupun anak muda yang baik. Usia mudanya menjadi usia muda yang baik, orang ini kata Nabi akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maksudnya apa? Akan termasuk dalam golongan VVIP di sana nanti.
Ini khusus orang muda, orang tua-tua tak dapat. Jangan sedih ya. Orang muda nak cerita kata apa? Orang muda yang sentiasa dengan masjid. Orang muda yang sentiasa semangat nak buat ibadah ini, orang muda yang kualiti. Usia mudanya yang paling baik, yang berkah. Maka orang ini Nabi bagi berita gembira akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat sana pun mereka menjadi golongan VVIP. Jadi sebab itulah kita kata bahawa ilmu tentang kematian ini adalah ubat yang paling mujarab untuk bantu kita jadi orang baik. Sebab nak buat baik ini kita bukan senang kalau Allah tak bantu. Kita boleh mengaji macam-macam kitab. Kita boleh berguru dengan pelbagai guru. Kita boleh dibebelkan pelbagai nasihat untuk jadi baik. Tapi kalau diri kita sendiri yang tak berasa insaf untuk nak buat baik, dia tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab nak buat ibadah ini benda yang berat. Sampaikan dalam Al-Quran Allah sebut nak semayang itu pun berat bagi orang yang tak khusyuk. Maksudnya semayang itu pun benda nampak kita boleh buat hari-hari tapi berat. Nak cerita kata apa? Buat baik ini bukanlah mudah, tetapi dengan mengingati mati membantu kita untuk semangat buat baik. Subhanallah. Jadi satu hadis yang mana Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat. Satu hari Nabi dengan para sahabat, lalu Nabi SAW cerita tanda-tanda orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia ciri yang mana Allah akan bagi orang itu benda baik dalam hidup dia? Maksudnya tanda Allah nak bagi orang itu jadi baik. Bahasa lain juga sebut tanda Allah nak bagi seseorang itu mati dapat husnul khatimah. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah nak bi'abdin khairan, seseorang hamba itu menjadi orang yang baik. Bila Allah nak bagi kebaikan pada seseorang itu, nak jadikan orang itu orang baik, nak bagi orang itu dapat husnul khatimah, penutup yang baik, ista'malahu, kata Nabi SAW. Lalu sahabat ni dengar saja ungkapan yang Nabi sebut itu, sahabat tak berapa jelas lagi, sahabat tanya pada Rasulullah, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Macam mana yang maksud tu? Yang kata ista'malahu tu lagu mana tu? Lalu Nabi SAW menerangkan, iaitu dengan cara apa yang kata orang itu akan dapat husnul khatimah, yang mana, yang cara apa yang mana orang itu akan menjadi orang yang baik dan mendapat penutup yang baik. Nabi terang iaitu bila mana maksud ista'malahu tadi, iaitu yuwaffiquhu li'amalin soleh qabla mauti. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi taufik pada orang itu li'amalin soleh, dia dapat buat benda baik qabla mauti, sebelum dia mati. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana Allah bagi taufik kepada orang itu boleh buat baik. Maksudnya apa? Yang kita duk boleh buat baik hari ni, kalau Allah tak bagi taufik, tak boleh buat. Ramai mana orang reti pasal semayang Jumaat tak boleh main semayang Jumaat. Ramai mana orang kata majlis ilmu ini turunnya barakah, turunnya rahmat, turunnya sakinah. Kerja dakwah ini adalah satu tugas yang mana tugas yang akan dimudahkan hidup kita. Sebab kita terjun dalam bidang dakwah. Yang mana Allah sebut, Nabi sebut banyak kebaikan tapi kita tak mampu buat. Jadi sebab itulah yang nak boleh buat ni kuncinya bila mana Allah yang bagi taufik. Dan ketika Allah bagi taufik, itulah tandanya Allah nama orang itu, pilih orang ini, orang yang aku kasih. Ini orang aku nak bagi dia jadi baik. Dan orang ini insya-Allah aku dah tanda untuk dia akan dapat husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kita kata bila kita boleh buat baik, kita kena ucap alhamdulillah. Bila kita boleh buat baik walaupun tak mampu, kadang dia berubah niat, tapi dia boleh juga berterusan. Itu semuanya Allah pilih untuk kita jadi orang baik, dan mudah-mudahan itulah tanda kita akan dapat husnul khatimah. Apa yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita nak sebut pasal kematian yang dimuliakan. Kenapa orang muda nak cerita pasal mati? Kenapa orang muda nak cerita pasal mati? Sebab apa? Sebab mati ni dia tak kira usia. Saya sendiri pernah melihat arwah ayah saya sendiri sakit. Saya jaga abah di hospital. Yang mana kita berasa kuat dengan insan ni, tapi Allah ambil. Waktu tu berasa sayap tu patah tu. Di TV kita senyum, di belakang orang tak tahu waktu tu kita bergelut dengan emosi yang sangat sedih. Bukan senang, kita baru saja habis, tiba-tiba Allah tarik ayah kita. Tak sempat kita nak lama dengan ayah kita, yang mana ayahlah tunjang utama dalam kehidupan kita. Saya punya rapat dengan abah ni memang rapat sungguh. Sampai tahap ayah saya melihat saja saya, dia akan mengalir air mata. Mana anak sanggup bila lihat saja ayah, tak dan kita keluar air mata, ayah keluar air mata dulu. Tak dan kita nak tengok, tak dan kita nak keluar air mata, ayah keluar air mata dulu. Mana nak tahan kita sebagai seorang anak. Sebab itu kita kata bahawa jasa kita semuanya asbab kebaikan ibu dan ayah kita. Sebab tu bila saya tengok ibu-ibu yang turun mai, Allah Akbar, terima kasih banyak-banyak. Jadi bila kita sebut kata mati ni, dia tak kira. Dia tak kira, tuan-tuan. Sebelum ni ada minggu lepas saya pergi mengajak di satu tempat. Ada seorang tok ni umur 84 tahun. Tapi kuat lagi. Bila saya ceramah habis mengaji, dia kata, "Ustazah," dia terus tanya, dia terus cerita, "Ustazah, saya ni ada anak." Bila Ustazah duk sebut pasal anak perlu buat baik dengan ibu dan ayah, saya rasa sedih, Ustazah. Sebab apa? Saya panggil tok lah sebab dia dah berusia. Dia kata, "Sebab saya ni ada anak yang saya jaga sungguh anak ni. Dan saya harap dia lah yang boleh jaga saya bila tua." Tu nak abang kata ni, hidup kita ni tak jangka. Tak jangka. Saya duk harap anak ni lah yang boleh jaga saya, sebab ini anak satu-satunya, anak tunggal. Dia bagi habis punya all out punya untuk anak ni. Apa saja yang anak-anak kita bagi. Anak tunggal. Tapi rupanya Allah Akbar, kita tak boleh jangka hujung hidup kita macam mana. Tak boleh jangka. Kita harap anak yang boleh jaga kita, rupanya bila dah tua ini bukan anak yang jaga kita, bahkan anak itu tinggalkan kita. Siapa yang jaga? Cucu jaga tu. Cucu jaga tu. Saya kata, "Tok lah ni duduk dengan siapa? Seorang ke lagu ni ke macam mana?" Dah, duduk dengan cucu. Mak tadi bila dah kahwin, mereka cerai, na'udzubillah min zalik, tak mau anak tu. Jadi duduk dengan tu, sampailah besar, cucu tu tak mau balik mai dekat mak dia, nak duduk dengan tu. Itulah yang duk pergi beli ikan, itulah yang duk hantar tok pergi mengaji, itulah yang duk teman tok sakit ni, cucu ni. Sebab itu kita kata, kita tak boleh jangka hujung hidup kita lagu mana. Disebabkan itu kita kena jadi baik dengan semua orang. Sebab ada orang, dia pilih, kadang dia berasa, Allah, aku nak baik ni dengan anak, cucu tak mau layan terus. Anak ni duk pegang ni, besar aku duk kasih sungguh ni, cucu tak mau siapa langsung. Kita tak tahu. Mungkin cucu tu nanti yang sambut tangan kita, yang basuh berak kita waktu kita sakit. Macam tu juga insan-insan yang terdekat kita. Sahabat saya ada kawan baik, duduk dia ni.
kamcing punya kawan. Rapat sungguh, tapi dia bukan bidang agama. Dia bukan bidang agama. Saya kenal dia sebab saya tengok dia jaga mak ayah dia TikTok punya. Disebabkan tu saya rasa saya nak rapat dengan orang ni. Lalu bila baik dengan dia, nak abang kata rapat ni, betapa bagusnya insan ini. Kan? Saat kita susah, saat kita sedih dan apa saja, dialah yang suruh tangan tolong. Orang luar. Tapi Masya Allah, kita teriak, dia teriak sekali. Kita teriak, dia teriak sekali. Gaji dia kerja waktu tu hanya RM500. Kerja jual krepek, RM500. Tapi apa yang dia buat, setiap kali saya nak periksa, dialah yang bagi duit. Pi beli buku, pi beli pensel. Bukan adik-beradik. Nak habaq kata apa, hidup kita ni tak tentu. Sebab itu kita kena jadi baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang atur hidup kita ini. Ketika kita jadi orang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jadi orang yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lah yang atur hidup kita ni. Kita dilemparlah di mana pun, pasti Allah akan bantu dan Allah akan hadirkan orang-orang yang baik yang akan pimpin kita, yang akan jaga kita, yang akan sayang kita. Subhanallah. Sebab itulah mau tak mau kita dengan Allah ini, pergantungan dengan Allah ini kena kuat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh sayang kita sepenuh, yang boleh sayang kita 100%. Manusia tak tentu. Manusia boleh berubah. Sebab tu kita kata bahawa mati ini satu benda pengajaran yang besar untuk memberikan kesedaran untuk kita jadi orang baik. Adik-adik pernah tak tengok ada orang terdekat meninggal? Mak ada lagi. Ayah? Ayah ada lagi. Siapa tak ada mak? Allahu Akbar, saya minta maaf. Kecil lagu dia pun mak tak ada. Siapa tak ada ayah? Mak tak ada dulu. Allahu Akbar. Kalau mak tak ada dulu ni, ya Allah. Budak kecil noh tak ada mak, berat. Berat. Saya tengok anak muda yang mak meninggal ni, Allah. Anak tu berat sikit lah, kan? Kan mak ni sifatnya Allah dengan anak. Tak habaq nak makan pun dia dah fikir dah. Subhanallah. Jadi kita kata bahawa mati ini memang membantu untuk kita jadi baik. Memang membantu kita jadi baik. Waktu saya duduk KL dulu, ada orang yang mana dia ni macam-macam silap yang dia buat. Tak pernah sembahyang. Satu hari Allah nak uji. Allah ambil mak dia. Mak duduk kampung, Allah ambil mak dia. Dia kerja di KL. Dia kata kerja ni nak bagi ke mak tu. Satu hari Allah ambil mak dia. Terduduk dia. Apa yang dia buat? Dia patah balik. Dia terus jadi baik. Sebab apa? Sebab dia lihat mak dia menghembuskan nafas di hadapan dia. Dia lihat betapa sakitnya mati tu. Betapa benarnya mati itu. Bila mana kita mati, tak ada apa dah yang kita nak tinggal dan kita akan pergi seorang diri. Sebab itu kita kata bahawa orang-orang yang menguruskan jenazah mungkin dah biasa tengok. Tapi orang yang pertama kali tengok, dia rasa lain. Dia berasa main lain. Sebab itu Saidina Osman, kan, Saidina Osman sahabat Nabi, bila lalu saja perkuburan, dia akan teriak. Tengok saja kubur Saidina Osman, dalam hadis disebut Saidina Osman bila tengok saja kubur, mengalir air mata Saidina Osman sampai basah janggut. Lalu orang sahabat tanya, kata ni ya Saidina Osman, pasal pun menangis sampai macam ni? Kalau ingat, duk sebut ingat syurga neraka, teriak macam ni juga ke sama dengan teriaknya duk tengok kubur ni? Pasal apa yang bila tengok kubur teriak sungguh? Saidina Osman kata apa? Macam mana tak teriak? Saidina Osman kata apa? Sebab apa menangis? Sebab apa terlalu takut dengan tengok kubur? Sebab apa terlalu sedih dengan tengok kubur? Sebab Nabi sebut kubur adalah tempat persinggahan pertama menjadi petanda, penentu orang itu selamat di alam sana ataupun tidak.
Kalau dikubur itu dia selamat, menjadi petanda dia akan selamat di alam selepas itu. Tetapi kalau dikubur itu dia tidak selamat, menjadi petanda dia juga tidak akan selamat di alam selepas itu. Sebab itu bila kita ada ilmu ini, kita akan kasih pada orang yang baru meninggal. Contohnya mak ayah kita akan berkasih sungguh. Kita tahu, bila kita ada ilmu, kita tahu kita akan berasa perhatian sungguh. Saat mak kita sakaratul maut tu pun dah kita berasa Allahu Akbar. Kita berasa kasih dan kita berasa doa yang sungguh-sungguh sebab kita tahu saat sakaratul maut tu macam mana. Bila kita tahu kata mati di kubur itu satu penentu, bila selesai saja penguburan jenazah kita akan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa ayahku ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma sabbithu, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah Allahumma sabbithu, ya Allah bantulah dia boleh jawab dengan jawapan yang tepat dalam soal kubur ya Allah. Ni doa. Tapi kalau kita tak ada ilmu, kita takkan merasa kesian pada orang yang baru meninggal tadi, mak ayah kita tadi. Sebab kita berasa dah mati, episod tu dah selesai. Jadi kita balik tidur, saya cari nasi, cari apa lagi? Cari grand. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang berlaku di alam itu ni. Anak-anak muda ramai yang tak tahu. Bila mati saja tak tahu nak buat apa. Bila mak ayah saja mengaji, mak ayah duk ngapai doa. Anak tak hafal, anak tak tahu bila mak ayah nazak tu, penat tu pun anak duk temenung. Sakit ke mak? Sakit. Duk tanya sakit waktu nak mati. Kan? Itu kita kata bahawa ilmu kematian ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita, bukan sekadar kita, anak-anak kena tahu. Supaya mereka buat persiapan, bila kita mati, mereka melakukan yang terbaik, membantu kita. Sebab bila kita dah mati, ataupun kita saat nak mati, kita lah orang yang paling mengharapkan bantuan mereka yang hidup ni. Kita paling harapkan mereka. Sebab bila nak sakaratul maut tu, kita nak ucap zikir yang kita duk biasa sebut pun tak ingat. Tak ingat tau. Dia jadi macam, kan Nabi sebut sakaratul maut ini adalah fasa mabuk. Sebab itu bila anak-anak tak tahu, dia akan berasa macam mak ayah ni tak apa, mak duk zikir selalu, takkan tak tahu. Kita berasa la ilaha illallah. Nak ajak tu pun kita berasa simple punya zikir, takkan mak tak tahu. Kita kata mak kita duduk selalu kat tikar sejadah, takkan tak tahu. Mesti dia tahu, jadi kita tak tolong ajak. Tapi kalau orang ada ilmu, dia akan faham. Ni sakaratul maut ni bukan fasa biasa-biasa. Hang tahu ke, hang hafal ke, hang tak hafal ke, hang buat ibadah ke apa ke, dia fasa mabuk punya fasa. Dia amat mengharapkan bantuan orang yang hidup, bantu dia. Saat nak mati pun kita harap bantuan orang. Lebih-lebih lagi lah saat kita dah mati, lagi kita duk harap. Tu yang duk dalam kubur tu. Kalau boleh dia bangkit, dia duk cerita, ya Allah tolonglah anak-anak, tolonglah mak ayah ni. Kalau boleh bangkit. Tapi kita tak dengar. Jadi itulah kita kata bahawa mati ni benda yang besar yang orang muda kena tahu. Saya cerita macam ni sebab saya nampak ramai orang muda. Baik, kita sebut kata mati kemuliaan. Kita ni pun kalau boleh nak mati dengan mati mendapat husnul khatimah. Mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga nak tahu di antara rahsia untuk dapat mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa rahsianya? Kita memang banyak dosa, kita memang banyak silap, tapi minta-mintalah Allah akhirkan hidup kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang hamba itu mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan orang itu benar-benar orang yang mulia. Ketika orang itu mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tandanya orang itu benar-benar orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik ramai mana orang-orang yang kita dengar di Malaysia pun boleh bagi contoh yang mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh Tok Guru Haji Saleh, subhanallah.
Tok Guru di Pondok Sik. Ribuan orang, puluhan orang turun daripada mana-mana negeri. Penuh satu pekan Sik, tak perlu pun nak usung keranda tu sebab ramai orang berebut. Tu orang yang buat Tok Guru yang pondok di Sik tu. Subhanallah, siapakah yang paksa mereka turun? Macam mana orang daripada ramai-ramai boleh turun? Takkan saja-saja. Siapakah yang buat sampai macam tu punya mati dalam keadaan macam tu? Allah tunjukkan terus. Ini orang bukan orang biasa sehingga kan Allah angkat martabat. Allah tunjuk pada semua orang yang hidup melihat ini manusia yang mulia. Allah angkatkan kemuliaan yang menyebabkan semua orang menyaksikan betapa mulianya orang ini. Kita boleh tengok. Kita pun bila tengok macam tu, kita terselit dalam hati kita berasa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jahat bila macam mana sampai satu detik kita berasa, ya Allah, seandainya aku mati, ya Allah, matikan aku dalam keadaan yang baik, ya Allah. Kita tengok baru-baru ni ustazah daripada Indonesia duduk di masjid, saya rasa baca Al-Quran kan, pimpin majlis Al-Quran. Saat dia pimpin, dia baca kalamullah itu, saat itu Allah jemputnya kembali ke rahmatullah. Allahu Akbar. Begitu juga contoh yang lain kita tengok dalam masyarakat kita. Saat orang sembahyang sujud, bila orang gerak tak boleh bangun, rupanya dia telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan solat. Sebab itu kita kata kalau kita nak tengok bagaimana kita mati, kita tengoklah kebiasaan kita bagaimana. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya satu motivasi untuk kita hati-hati dalam rutin harian kita. Sebab mati kita, rutin kita menentukan cara kita mati. Subhanallah. Jadi kita nak tengok apa rahsia yang orang boleh mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok contoh ulama, contoh orang biasa pun. Yang kita duk nampak hari-hari orang ni duk pi motong lah. Kan orang biasa saja. Buat kerja kebun, tu pi balik, orang pun tak sebut sangat, tak terkenal sangat. Tiba-tiba mati, semua orang sebut. Tiba-tiba mati, semua orang bila ramai turun. Jangan main-main. Kalau lebih daripada ramai sangat orang turun pada sembahyang jenazah, dan turun orang itu bukan orang biasa-biasa, orang yang soleh, menandakan orang itu orang baik. Allahu Akbar. Boleh turun sembahyang jenazah ramai, lepas tu yang ramai itu pula orang yang baik-baik, menandakan orang itu subhanallah, itulah orang baik. Sebab Allah yang mengangkat martabat menyebabkan orang boleh sempat turun. Sebab ada kadang kita nak turun, tapi bila Allah tak izin tak boleh turun. Macam-macam jadual. Sebab tu kita kata kita nak mati macam tu, kita nak tahu rahsia apa. Dan hari ini kita akan tengok yang mana salah satu rahsia yang kunci untuk kita dapat mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, kata an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Lil qabri dhatah, kata Nabi. Kata Nabi, bila seseorang itu mati, seseorang manusia, akan adanya yang namanya pelukan kubur. Ataupun kita sebut himpitan kubur. Jadi, bila seseorang mati, tak boleh lari punya. Islam ke, kapiak ke, semua bila masuk dalam tanah, akan kena namanya himpitan kubur. Dihimpit. Cuma beza, orang tu baik, dia dihimpit dengan sekali, himpitan itu ialah himpitan kasih sayang. Tak mengazabkan dia. Tapi kalau orang itu orang kapiak, orang yang banyak buat dosa, orang yang banyak buat maksiat, orang yang jahat ketika di dunia, bila dia mati, dia masuk saja dalam tanah, himpitan itu adalah himpitan yang sangat menyakitkan. Yang mengazabkan, yang sampai disebut tulang rusuk pun boleh bersilang himpit. Tak tahu nak cerita. Tapi sangat azab ni bagi orang jahat.
Tu kata orang yang jahat ni kalau tak bertaubat, tak dan saja bertaubat, bukan sekadar dalam kubur dia kena teruk. Nak nazak tu pun dah teruk dah. Teruk dah. Sebab tu kita kata tak sia-sia jadi baik. Tak sia-sia. Sebab apa? Orang baik ini, kebaikan yang kita buat, kata Nabi, asbab benda baik yang kita buat, pertama boleh menghapus dosa kita yang lalu. Yang kita buat silap, Allah hapus dengan kebaikan yang kita duk buat ganda hari ni. Yang kedua, kebaikan yang kita buat, berkah benda baik yang kita buat, membantu Allah mudahkan ataupun Allah elakkan mudarat yang akan kena pada kita di kemudian hari. Ini Nabi SAW macam ni. Sebab itu kita tengok ada orang yang nak jadi teruk, nak kena kemalangan teruk, nak kena tragis, peristiwa yang tragis. Tapi orang lain kena duduk di tempat yang sama, tapi orang yang bagus ini Allah jaga. Dia tak sampai macam tu. Berkah benda baik dia buat. Benda baik dia buat. Sebab tu kita perlukan tak sia-sia dia baik. Jadi semua orang bila mati dia akan masuk dalam kubur, akan kena himpitan kubur. Beza orang baik dengan tak baik saja. Yang baik dia kena satu perlukan kasih sayang, tapi yang tak baik dia satu himpitan itu adalah mengazabkan. Tapi kata Nabi, "Lau kana ahadun najian minha," kata Nabi. Nabi sebut, Nabi sambung, Nabi kata apa? "Lau kana ahadun najian minha." Kata Nabi, kalaulah seseorang yang boleh selamat daripada himpitan kubur tadi, yang kata semua orang akan tak boleh lari punya daripada himpitan kubur ini, tapi kalaulah ada orang kana ahadun najian minha, tapi kalau ada orang boleh selamat daripada himpitan ini, najah Sa'd bin Mu'az, kata Nabi SAW, maka orang itu sudah pastilah Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi SAW. Pasti yang kalau boleh selamat saja, kalau orang boleh selamat, tentu kata Nabi orang ini Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi bila Nabi sebut saja nama, menggambarkan ini bukan orang-orang biasa punya. Ini bukan orang-orang cikai punya. Dia pasti orang yang istimewa, yang diangkat martabatnya, dia ada amalan istimewanya, sehingga Nabi mengiktiraf. Nabi sebut terus nama ini, orang ini pasti selamat. Boleh jadi dia yang akan selamat. Ini siapa dia ni? Sampai level Nabi puji macam tu, Nabi mengecualikan sampai macam tu, Nabi memuliakan sampai macam tu, sebut pula nama dalam hadis Nabi SAW. Bila kita tengok macam ni, kita kena selok sejarah. Baru kita tahu dan kita boleh belajar siapakah lelaki ini, apa yang dia buat sampai dia jadi macam ni, sampai level dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia dimuliakan? Dalam riwayat lain Ahmad kata mulia sungguh ni. Dia punya mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Rasulullah SAW sebut, yang kata Sa'ad bin Mu'az ini sampaikan dipuji oleh Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata apa? Betapa mulianya Sa'ad bin Mu'az ini, betapa hebatnya Sa'ad bin Mu'az ini. Sungguh, kata apa, jasa dia cukup hebat. Sampaikan kematiannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kata Nabi, hadzal ladzi taharraka lahul arash. Kematiannya disebut sebagai kematian yang menggegarkan arash. Apa dia maksud kematian yang menggegarkan arash ini? Maksudnya ketika disebut telah kembali ke rahmatullah Sa'ad bin Mu'az, maka bergegarlah arash Allah Subhanahu Wa Taala. Arash ni besar tuan-tuan. Satu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah memang besar, dan bila digegarkan disebabkan kematian satu manusia, menunjukkan ada benda yang besar berlaku di bumi. Imam Ibn Hajar sebut, apa maksud bergegarnya arash ini? Maksud apa dia? Duk mengamuk ke apa sampai bergegarnya arash ini? Maksudnya Imam Ibn Hajar menyebut bahawa maksud bergegarnya arash itu tandanya malaikat terlalu gembira
terlalu seronok sampaikan mereka bergegas nak sambut roh insan ini. Sebab insan ini insan yang cukup baik, yang terkenal di alam sana, yang terkenal di langit. Menyebab bila sebut kata mati, semua malaikat bergegas nak sambut. Menyebabkan disebut bergegasnya arash. No, subhanallah. Itu bila kita tengok, kita nak belajar juga. Siapakah lelaki ini? Sampaikan mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nama bukan terlalu terkenal. Lain macam Sayyidina Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman, kita dah biasa dengar. Tapi ini siapa? Jarang dengar, tapi sangat mulia pengakhiran hidup dia. Orang ini, Sa'ad bin Mu'az ini, satu insan yang hanya menjadi Muslim 6 tahun saja. Dia masuk Islam ketika disebut dalam pendapat, disebut dia masuk Islam ketika umur 30 atau 31 tahun. Masuk Islam waktu dah tua dah, 30-31 tahun, dan beliau meninggal ketika umur 36 atau 37 tahun. Maksudnya apa? Menjadi orang Islam selama 6 tahun saja. 6 tahun saja jadi orang Islam. Tapi sumbangan yang menyebabkan diiktiraf, menyebabkan dia dipilih oleh Allah, dapat mati, dimuliakan oleh Allah, dapat mati husnul khatimah. Jadi, apa yang dia buat? Bila dia masuk isytihar Islam, dia terus sama-sama terjun kerja dakwah. Yang ni yang kita nak dapat ni. Ini poinnya. Ini rahsianya. Dan rahsia inilah yang ulama' duk pegang. Rahsia inilah orang-orang soleh duk ambil ni. Rahsia inilah orang-orang yang pejuang duk pegang ni. Yang kita mungkin tak tahu. Kelebihan yang menyebabkan kita berasa tak apalah mereka buat. Mereka larat buat, mereka buat. Kami tak larat. Macam tu. Tapi ini rahsia. Sebab tu kita duk tengok tok guru ni, Allahu Akbar, duduk di pondok mengajak sampai tua. Kita tengok ada satu pendapat sampaikan ni tak ada ilmu tapi turun bantu apa saja berkaitan dengan program agama. Semangat sungguh dengan kerja-kerja agama ni walaupun habuan tak tahu mana. Buat dakwah bukan seronok lah. Buat dakwah ni macam-macam kecaman. Macam-macam cabaran. Tapi ini rahsianya yang tok-tok guru kita duk tahu awal lagi mereka pegang. Sebab tu tak pelik, tak putus asa mereka. Tak putus asa. Dan ini rahsianya. Rahsianya nak dapat mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita perlu melibatkan diri kita dengan kerja dakwah. Mau tak mau perlu libatkan diri kita dengan kerja dakwah. Sebab itu di kampung saya ada orang kampung yang mana orang ni buat kerja kampung kan, tapi dia ada jadual dia yang mana mesti hari Jumaat dia akan turun pergi mengaji. Diwajibkan diri dia setiap hari Jumaat turun pergi mengaji. Dan apa lagi? Apa saja yang boleh bantu dah dia tak boleh mengajar. Tak ada ilmu. Nak bagi duit banyak, tak ada duit, duk motong saja. Apa yang dia buat? Ustaz mai saja di kampung, dia yang utama alu-alukan makan kat rumah dia. Sebab dia boleh goreng bihun, suruh bini goreng. No? Suruh isteri goreng bihun, bolehlah jamu. Duk. Maksudnya dia buat cara tu. Jadi kongsi-kongsi, boleh pakat-pakat tolong. Itu dakwah. Maksudnya apa? Bila orang tahu rahsia ni, mereka akan ambil juga bahagian. Bila kita tak tahu rahsia ni, kita duk tolak bahagian tu kat orang. Hang buat noh? Hang buat? Hang buat? Cukup dah. AJK buat semua. Cukup dah. Sebab kita tak tahu rahsia. Bila kita tahu rahsia, kita pasti akan rebut-rebut. Sebab ini kuncinya untuk dapat mati dalam kemuliaan husnul khatimah insya-Allah. Dan orang yang buat kerja dakwah ni, Allahu Akbar, Allah akan jaga dia. Andai orang nak buat mudarat sekalipun, hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling besar, kerja dakwah ni subhanallah, mereka akan dapat doa daripada para malaikat. Doa daripada manusia pun sangat membantu, bahkan kalau doa daripada malaikat ni habis rain. Habis rain.
Jadi tu kita kata bahawa rahsia untuk dapat mati dalam keadaan husnul khatimah ini dengan kita melibatkan diri kita dengan kerja dakwah. Mau tak mau, ambillah habuan sikit. Ambillah habuan sikit. Orang yang tahu yang ni, dia akan pastikan diri dia ada benda dakwah yang dia buat. Ada benda dakwah yang dia buat. Sa'ad bin Mu'az ini lepas saja masuk Islam, isytihar saja Islam, dia terus cerita untuk ajak orang masuk Islam. Cerita pasal agama. Dan yang paling besar dia buat, dia akan turun di mana tempat Nabi SAW perang. Dan Sa'ad bin Mu'az ini meninggal pun selepas peperangan Khandaq. Ini 6 tahun baru Islam. Dia melibatkan diri bersama dengan Nabi SAW dalam setiap peperangan Nabi, sehingga kan selepas saja perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az ini meninggal disebabkan ada satu kena dalam waktu perang tu menyebabkan lukanya tak berhenti. Dan selepas saja perang Khandaq, luka itu ditakdirkan Sa'ad bin Mu'az ini meninggal selepas peperangan Khandaq yang kata sakit tadi. Nak cerita kata apa, hidupnya ini hidupnya ada sumbangan dalam kerja dakwah menyebabkan mati husnul khatimah. Disebabkan hidupnya memilih untuk buat juga sumbangan dalam kerja dakwah menyebabkan matinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan beliau giat turun buat kerja dakwah juga menyebabkan Sa'ad bin Mu'az ini disebut para ulama iaitu tokoh yang usianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia yang berkat. Bahasa lain sebut umur berkat. Umur berkat ni maksud lagu mana tuan-tuan? Maksudnya dia boleh buat banyak benda baik. Ziyadatul khair al-ilahi. Itu makna berkat. Allah bagi lebih ke dia. Orang lain boleh sembahyang saja, dia dah bukan sekadar boleh sembahyang. Boleh baca Quran lagi. Boleh menulis lagi, boleh mengaji lagi. Allahu Akbar. Dia boleh banyak buat baik. Itu kata berkat. Nak cerita kata apa? Kita nak dapat mati husnul khatimah, nak dapat mati dengan mati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak dapat penutup yang baik, mau tak mau kita kena terjun dalam kerja dakwah. Mau tak mau dia kena terjun dalam kerja dakwah. Dan inilah rahsianya. Dan inilah kuncinya. Jadi kerja dakwah ni bukanlah kita kata duk mengajak saja, banyak kerja dakwah. Banyak kerja dakwah. Di antaranya orang yang Allah anugerahkan dia ada ilmu. Dia dakwahlah dengan menyampaikan ilmu sekadar yang dia ada. Sebab setiap orang ada Allah anugerahkan kelebihan masing-masing. Maka orang yang mensyukuri anugerah yang Allah bagi, berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak sia-siakan nikmat anugerah itu dengan dia sambut baik, berterima kasih dengan Allah dengan menggunakan anugerah kelebihan itu untuk bantu kerja dakwah. Bab hati orang nak kata tu lain cerita. Sebab hati Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau kita duk tunggu perfect dulu memang tak jadi. Setan lebih cerdik daripada kita. Lebih cerdik. Saya pernah habaq dekat abah saya kata saya ni dia jadi main tak takut, tak semangat dan sebagainya. Nak tunggu ni dulu. Macam-macam lah dia main ni. Lalu abah saya kata, kita kalau tunggu sempurna, pakai tak buat dah. Pakai tak buat dah. Kita buat takat mana yang kita buat, Allah Maha melihat. Jadi sebab tu saya mengajak bahagian muslimat lah, khususnya sekadar apa yang kita mengajar berkitab. Dan di situ kita akan belajar banyak benda. Kita akan belajar banyak benda, kita jumpa masyarakat Allahu Akbar dan kita banyak belajar daripada mereka. Jadi dakwah ni macam-macam. Ada Allah bagi anugerah orang yang ada suara sedap. Ini anugerah. Maka digunakan suara itu dengan mengalunkan zikir-zikir yang menyebabkan hati orang tersentuh. Dengan bacaan Al-Quran sampai orang menangis. Dan orang berasa nak baca Quran. Ada orang Allah bagi anugerah dia. Allah memang bagi dia jadi kaya. Sebab kaya ni tak semua. Takdir kita ini tak sama. Ada memang Allah takdir dah dia ni memang jadi orang kaya.
Dia ni bagi resipi yang sama dekat adik dia. Dan adik tu tak jadi orang kaya. Resipi sama. Marketing yang sama. Tak jadi. Sebab apa? Allah takdirkan. Memang ini Allah bagi rezeki dia kaya. Jadi orang yang tahu kata anugerah ini Allah bagi kepada aku, maka dia gunakan nikmat itu buat kerja dakwah. Wakaf. Bantu. Macam tu jugalah pelbagai kelebihan yang kita sendiri saja tahu, dan ada orang yang pandai menulis. Maka dia tulis apa yang baik untuk dia cerita. Ada orang yang sampai level tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Yang paling mudah, share. No? Share. Masjid buat poster, buat program, kita kongsi pada orang lain. Kongsi pada orang lain. Jadi macam itulah banyak kerja dakwah. Kalau ibu-ibu kita ni, kalau yang duduk di rumah, kerja dakwah kita dengan mendidik anak kita. Dengan kita cerita, dengan kita ajak, itu dakwah untuk bantu anak kita jadi anak yang baik. Itu dakwah. Banyak. Maksudnya apa? Mau tak mau kita kena libatkan diri kita dalam kerja dakwah. Ketika kita buat kerja dakwah yang istiqamah dalam hidup kita, menyebabkan Allah akan memilih kita, insya-Allah berkah dakwah itu. Allah akan matikan kita husnul khatimah, insya-Allah. Allahumma amin. Dan berkah kita usaha nak buat kerja dakwah berterusan walaupun pelbagai ujian. Kita istiqamah. Sebab hanya istiqamah inilah tanda kita benar-benar ikhlas dengan kerja kita. Kalau kita buat nak main dengan ujian ni, macam-macam ujian. Sekiranya kita berhenti, tandanya kita boleh jadi niat kita bermasalah. Tak boleh lari, memang akan ada macam-macam ujian. Jadi bila kita libatkan diri kita dengan kerja dakwah, kita bagi semangat dekat anak-anak pun, apa itu dakwah? Kenapa kita kena buat dakwah? Apa kelebihan dakwah? Jadi bila diri kita ada libat dengan kerja dakwah, menyebabkan mudah-mudahan kita dapat mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok para ulama kita, kebanyakannya mereka yang libatkan diri dengan kerja dakwah, semuanya mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, hampir yang saya tengok semuanya berduyun-duyun orang sembahyang jenazah. Yang main tu pula bukan orang biasa-biasa, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh turun sembahyang. Saat orang yang soleh sembahyang ni paling sikit pun 40 orang. Ketika mana mereka angkat tangan, Allahu Akbar, angkat tangan. Ketika mana dalam solat jenazah tadi, bila dia angkat, waktu berdoa tadi, dia doa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang ini, ya Allah. Orang soleh sembahyang jenazah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa orang ini, ya Allah. Ampun Allah. Allah akan ampunkan. Berkah. 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 Macam mana orang soleh nak mai sembahyang jenazah kita kalau kita pun tak sama-sama buat kerja yang sama? Macam mana kita berkawan, macam mana kerja kita banyak ke arah itu, orang itulah yang akan turun dengan kita, memberi penghormatan yang terakhir dalam hidup kita. Jadi mau tak mau kena buat kerja dakwah. Kita tengok sebagai contoh yang paling dekat, semua orang yang soleh, semuanya mati mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berduyun orang baik sembahyang jenazah, berduyun Allah orang menceritakan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita sendiri melihat perbezaan. Ada beza orang yang baik meninggal dan orang yang tidak baik meninggal. Allahu Akbar. Itulah asbab berkah daripada orang yang buat kerja dakwah, yang menyebabkan hidupnya diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika dia mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia benar-benar insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dah tengok tadi, Sa'ad bin Mu'az tadi, beliau hanya 6 tahun sahaja menjadi Muslim, tetapi beliau terus buat kerja dakwah. Menjadikan kerja dakwah itu adalah satu kerja yang wajib, yang berterusan. Sehingga kan dia mati menyebabkan bergegarnya arasy. Orang sebut iaitu kematian yang menggegarkan arasy. Dan kalau orang tanya siapakah kematian yang menggegarkan arasy, yang menyebabkan arasy bergegar? Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Ini dapat dah nama tu adik-adik kita. Sa'ad bin Mu'az ini dia meninggal sampai ke bergegarnya arasy. Bahkan waktu meninggal itu, wa futihat lahu abwabus sama, kata Nabi,
Pintu-pintu syurga terbuka untuk mengalu-alukan ahlan wa sahlan, nak sambut orang ini nak masuk ke dalam syurga. Walaupun hanya 6 tahun, 6 tahun. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Maka 70,000 daripada malaikat laqad dhamma menghadiri perkebumian orang ini. 70,000 ni kalau orang Arab sebut 70 angka ini menunjukkan memang habis ramai sungguh. Nak cerita kata apa? Saat matinya Sa'ad bin Mu'az ini sampai beribu, 70,000 nak habang kata terlalu banyak. Malaikat turun nak memberi penghormatan yang terakhir, nak menghadiri kebumian Sa'ad bin Mu'az ini. Ini malaikat. Malaikat. Tu malaikat. Tu tak cerita orang. Sampaikan Nabi sendiri pun mengiktiraf. Ini orang bukan sebarangan orang, walaupun hanya 6 tahun, disebabkan kerja dakwah yang dia buat, menyebabkan Allah memuliakan kematiannya, tanda dia benar-benar orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita pergi ke perkebumian orang-orang yang baik, suasananya lain. Automatik hati kita pun berasa lain. Sampai satu tahap kita pun tak kenal tapi kita boleh mengalirkan air mata. Lalu di video di Facebook tak kenal ni daripada mana, Tok Guru ni daripada mana, Ustaz ni, tapi kita tengok Allahu Akbar. Tengok gambar saja kata telah kembali ke rahmatullah, keluar air mata. Ni orang baik, orang baik. Sebab tu kita kata jangan main-main dengan kerja dakwah. Jangan pelekeh orang yang buat kerja dakwah. Kita kalau nak mati dalam keadaan yang mulia, mau tak mau kita pun kena usaha untuk buat kerja dakwah walaupun sedikit. Tak boleh buat semua, buatlah sikit sekadar kemampuan kita. Mudah-mudahan asbab itulah Allah pilih kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah muliakan kita saat kita hidup dan kita mati. Sebab bila kita dah mati, kita tak boleh balik ke dunia ni lagi. Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang dah mati itu, mereka sangat menyesal. Mereka sangat-sangat menyesal sampai minta pada Allah, ya Allah, kalaulah boleh bagi sekali saja untuk aku hidup. Untuk apa? Untuk buat amal kebaikan. Betapa menyesalnya sampai tahap, ya Allah, minta pada Allah, kalau boleh sekali pun jadilah untuk aku balik ke dunia ini nak buat amal soleh. Jadi kita, bila kita tengok, maka kita tak mau jadi orang yang menyesal macam tu. Kita nak manfaatkan umur kita pun jadi berkat. Dengan kita sama-sama buat kerja dakwah, buat amal soleh. Kita buatlah sekadar yang kita boleh buat. Moga-moga sekecil-kecil usaha yang kita buat itu membantu umur kita berkat. Dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, akhirkanlah hidup kami dalam pengakhiran penutup yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa silap kita yang lalu. Mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah kekal kepada kita sehingga kita mati. Mudah-mudahan apa yang kita buat kebaikan ini menjadi saham akhirat kepada mak ayah kita yang mungkin yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan asbab kita buat kerja dakwah ini membantu Allah takdirkan anak ataupun keturunan kita walaupun seorang jadi ulama. Mudah-mudahan hasil kebaikan yang sekecil-kecil yang kita buat ini menjadikan Allah matikan kita dalam keadaan yang baik dan menjadikan anak keturunan kita insan yang baik, insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.